Ada lagi dua berita yang paling yang ni yang tak best. Yang ni yang tak best dengar, iaitu apa dia? Tetapi kedua-dua berita ini walaupun tak best, siapa yang iman dia kuat, insya-Allah dia selamat daripada dua-dua ni. Itu nak tampung balik tu. Iaitu apa? Yang pertama, umat akhir zaman ini, selain daripada dia nak hidup pada zaman Imam Mahdi, Nabi Isa, berita yang tak bagusnya ialah, malah yang besar ujian ialah dia akan hidup pada zaman Dajjal. Satu. Nombor dua, umat ini sebahagiannya akan menyaksikan kiamat. Itulah dua berita terburuk kepada umat Nabi Muhammad yang akhir ni. Dua berita terburuk. Saya huraikan secara ringkas sikit je. Saya huraikan secara ringkas. Yang pertama, Dajjal. Allahu Rabbi. Dia macam ni kan, tuan-tuan nak faham. Dajjal ialah manusia. Allah Ta'ala bagi kat dia sihir. Sihir dia tidak pernah dimiliki oleh mana-mana tukang sihir. Lagi best macam ni, sihir dia, kekuatan dia tidak pernah dimiliki oleh iblis dan syaitan. Ustaz, betul ke ni? Okey, macam ni. Betul ke tak betul? Nabi sebut keseluruhan syaitan yang ada di atas muka bumi Allah, ketika Dajjal keluar, kesemuanya adalah pekerja Dajjal. Pekerja, bukan Dajjal yang minta tolong iblis. Kawan-kawan, iblis satu je, bapak dia punya bawahan dia semua syaitan. Kesemua syaitan ni pekerja bawahan Dajjal ketika Dajjal keluar. Maksudnya hak Dajjal miliki tu, sihir yang Dajjal miliki tu tidak dimiliki oleh syaitan dan iblis. Saya sebut satu je sihir dia. Apa dia? Dia menghidupkan orang. Setakat nak turunkan hujan, nak keringkan air sungai, nak keluarkan emas bukan besi, emas. Setakat nak keluarkan emas, setakat nak teknologi. Okey. Musibah yang saya sebutkan ini ialah apabila dia datang, tujuan nombor 1 dan nombor 1000 dia datang satu je. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tulis apa tujuan Dajjal, nombor 1 sampai nombor 1000 satu je. Apa dia? Memurtadkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ni manusia ada berapa bilion? 7. Yang sedia tak Islam apa? Yang ni Dajjal perlu murtad kan tak? Tak perlu. Hak ni memang ikut, already akan ikut. Followers. Yang ni memang followers Dajjal. Tak payah daftar dah, memang Dajjal akan jadi paling banyak sekali di dunia. Dalam ni followers ada yang ratus juta kan, orang manusia kan. Ada yang sebilion. 5 bilion ni memang ikut dah. 2 bilion. 2 bilion umat Islam. Saya nak tanya tuan-tuan, berapa yang tinggal solat? Semua orang yang tinggal solat adalah akan mengikut Dajjal bila dia keluar nanti. Tuan-tuan tahu berapa tinggal solat di Malaysia? 80%. Ada tak adik-adik kita? Ada. Tiap-tiap rumah ada. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Setiap yang meninggalkan solat mesti ikut Dajjal. Habis iman, habis. 2 bilion ni saya tak mau sebut, saya tak disebut sebab Nabi, benda yang Nabi tak sebut saya tak sebut. Tetapi Nabi memberikan kaedah. Dajjal ini tujuan 1 sampai tujuan 1000 dia memurtadkan umat Nabi Muhammad. Di mana pun dia sampai dia akan sebut alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan? Semua akan mengaku ya. Itulah zaman yang paling gelap untuk umat Nabi Muhammad. Sesiapa yang beriman dia boleh melepasi zaman itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan bayang tengok, Selepas Dajjal berjaya dah pusing bumi, dia akan pergi ke satu tempat dan tak sempat ke tempat lain kah? Jawapannya ialah tidak ada daerah kecuali Dajjal ni sempat sampai. Okey nah? Tidak ada daerah kecuali Dajjal ni sempat sampai. Maksudnya semua tempat. Tuan-tuan jangan risau tau, Kuala Terengganu tak sampai kot Ustaz.
Dajjal dah sebut dalam satu hadis sahih, ma min qaryatin, tidak ada kampung, tidak ada bandar, tidak ada lereng bukit. Dia nak beritahu setiap inci illa habattuha, Dajjal kata, kecuali aku sampai. Kuala Berang kah, Kuala Terengganu kah, apa lagi tak ingat lah. Masuk memang tak payah sebut, mesti sampai. Subhanallah. Iman kita kuat, kita akan lepas zaman tu. Sebab tempoh hidup dia tak lama, 40 hari saja, kemudian dia akan dibunuh. Subhanallah. Dajjal. Nombor 2 apa dia? Yang tempoh malang umat Nabi Muhammad. Cuma yang selepas Dajjal, Nabi Isa. Yang tu yang jadi dibalik. Nabi Isa dengan Imam Mahdi. Selepas Dajjal, Nabi Isa, dia Imam Mahdi dulu keluar. Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa. Nabi Isa bunuh Dajjal, Imam Mahdi hidup dengan Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa Imam Mahdi wafat, Nabi Isa teruskan pentadbiran. Dia macam tu. Kemudian Nabi Isa wafat, yang tu yang mula teruk tu. Yang tu yang sampai tahap tak ada siapa beriman kepada Allah tu lepas tu di zaman. Nombor 2 tadi saya sebut kiamat. Itu adalah keadaan malang kedua, yang mana malang ni tak dapat ditandingi oleh mana-mana umat. Maksudnya sangat malang. Umat Nabi Muhammad yang menyaksikan kiamat sangat malang. Orang yang waras, dia jadi hampir gila melihat kiamat. Seperti gila. Melihat kiamat itu menukarkan orang waras seperti gila. Melihat kiamat itu, ibu yang mengandung melahirkan anak tanpa dia sedar, turun anak. Itulah suasana melihat kiamat. Dan melihat kiamat hanya akan disaksikan oleh orang kafir sahaja. Apa maksud Ustaz? Kiamat hanya akan dilihat dan disaksikan oleh kafir saja. Kafir itu kafir yang kekal selama-lamanya dalam neraka. Bukan kafir yang macam kita, kalau kita tak sempat bertaubat, kita Islam, mati, masuk neraka, kemudian baru masuk syurga. Tetapi siapa yang menyaksikan kiamat, dia tak akan masuk syurga sampai bila-bila. Sebab yang melihat kiamat, tidak ada satu habuk pun iman dalam hati dia. Tak ada. Kosong. 0.0000 iman dalam hidup dia. Sebab tu dia akan kekal selama-lamanya dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Subhanallah. Itulah orang kata di bawah tajuk bahaya akhir zaman ni. Bahaya, dan di samping bahaya tu, cabaran kita, di samping itu kita juga ada berita gembira. Ni 2021 ni macam mana Ustaz? Ni saya mengakhiri ceramah pagi ni lah, sebelum kalau ada soalan. Tak ada soalan. Oh, ada awal lagi hak ni yang ditulis kan. Kalau ada ni okey. saya sebelum penutup ni, saya nak sebut kat tuan-tuan, kita di Malaysia ni berada di tahap mana? Saya nak sebut tentang maksiat dan jenayah di Malaysia ni tahap mana? Tara mana? Kan? Adakah kita ni masya-Allah hebat ke macam mana ke? Subhanallah. Satu, yang tinggalkan solat, orang Islam di Malaysia yang tinggalkan solat 80%. Tu tahap apa tu Malaysia tu? 80%.